弟兄姐妹，大家早上好。好。有喜乐感恩的心吗？有。喜乐感恩是一种养料，所以我们要天天喜乐，天天感恩。阿门。感谢我们的神。还没有开始之前，我们要唱一首歌《家里颂》，第17首前面的。唱一次，两次。唱一次中文，我们然后唱英文。OK。接下来还没有敬拜之前，我们要唱一首歌来赞美我的神，我要敬拜你。第5首。kelima ya.
接下来呢，我们再唱一首歌，第9首，除你以外。第九首，除你以外。接下来呢，我们有请常务室正道，谢林姐妹帮忙。Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Yo. Kita harus belajar bersukacita. Karena itu yang dipesankan firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Karena hati yang bersukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan semuanya berawal dari pikiran. Oke, hari ini kita akan belajar satu tema pengendalian diri. Kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan dan belajar tema dari firman Tuhan. Berkati pelayanan firman Tuhan. Hamba-Mu berdua yang akan melayani, Tuhan berkati, dan jemaat-Mu yang mendengar, Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya mengajak kita membuka Galatia. Galatia pasalnya yang kelima ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. 加拉太书第5章22到23节。第5章22。 Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Mandarin. 我们一起读华语跟印章一起。 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal tersebut. Saudara, tema kita adalah tentang pengendalian diri. 我们的主题就是要控制自己。 Saya akan memulai dengan sebuah cerita. 我开始用一个故事来讲到。 Saudara tahu ini? Samurai. Wow. 这个是日本的武士呀。 Ini tentara Jepang pada
tahun-tahun dulu waktu masih kerajaan dan berperang melalui samurai. 这个是很久很久的故事，在日本的时期，这个日本的武士啊，我听过。 Nah, saudara, ada satu cerita ya. Pada waktu zaman dulu, ya, seorang samurai yang terkenal, dia mendengar ada seorang guru yang pintarnya luar biasa, bijaksananya luar biasa. 那他这个武士听到有一个师傅，他非常的厉害。 Nah, samurai ini mendatangi guru yang pintar itu, dia ingin menguji kepintaran guru itu. 这个武士就到那个师傅那边，他要考验那个师傅。 Maka hari itu dia bertemu dengan sang guru. 那一天他就遇到了这个师傅。 Lalu dia berkata kepada guru itu, 他跟师傅说：“kamu pintar, kamu terkenal hebat, coba jelaskan kepada saya dengan sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya apa itu surga, apa itu neraka. 你就这么的厉害，这样的聪明，你告诉我什么是天堂，什么是地狱？ Apa itu surga, apa itu neraka? 什么是天堂，什么是地狱？” Wah, kalau saudara diberi pertanyaan itu, saudara gimana gambarin surga dan neraka, saudara? 如果人家问我们什么是天堂，什么是地狱，我们怎么描述？ Guru itu dia berpikir sebentar, dia melihat sang samurai, lalu dia berkata, 他看那个武士，然后他说 kamu orang bodoh, 你是一笨的人， aku tidak mau cerita tentang surga dan neraka. 我不要跟你谈关于 Aku 天堂的， tidak mau menyia-nyiakan waktu dengan orang bodoh seperti kamu untuk mengajar kamu. 我不要花费时间来教导你。 Kira-kira saudara jadi samurai itu bagaimana, saudara? Diomong itu. 如果你们是那个武士，这样被讲，你们觉得怎么样？ Pak Heri gimana, Pak Heri? Marah lah. Pak Heri langsung keluarin samurainya, saudara. 那 Harry 就要拿出他的那个刀呀。 Saudara, si samurai itu tersinggung sekali. 这个武士他非常的， Dia samurai yang terkenal, hebat, punya jabatan, punya kuasa. 他这样的有名义的， Maka dia marah, dia tersinggung, langsung ubun-ubunnya panas, sudah keluar asap. Dia keluarin samurainya, dia berkata, aku bisa membunuhmu dengan satu sabetan, kamu pulang aja. 他非常的生气，就拔起他的刀，跟他说：“我是会杀死你的。”他的火已经高烧了。 Saudara, jadi guru itu gimana? 那我们看他的师傅怎么样？ Tapi guru itu dengan tenang dia menatap sang samurai dan dia berkata, 但是他的这个师傅，他很镇定的看这个武士，他跟他说 kamu bertanya apa itu neraka?：“ 你问我那个地狱是什么 Dia tunjuk wajah guru samurai itu neraka. ？”他就指那个武士的脸，这就是地狱。他说 Neraka itu adalah suasana ketika dirimu dipenuhi dengan kemarahan, dipenuhi dengan kebencian, kamu ingin membalas dendam, itu neraka. 那当你的生气的时候，你愤怒的时候，你脸所发出的那个脸型，那个就是地狱。 Wah, si samurai itu terdiam. 那个武士就静静了， Dia terkesima dengan jawaban sang guru. 他就听他的老师说的，他变成好 Ia 像接受， meliputi perasaan kagum dan takjub. 他就好像很钦佩他这样。 Bagaimana sang guru begitu tenang, begitu dengan tepat, begitu dengan sederhana memberikan jawaban. 他非常的觉得他的这个师傅很简单的就答了他的问题， Maka sang samurai menyalurkan pedangnya kembali. 然后这个武士就把他的刀放回那个刀 Ia 上， tersenyum, 他就 hatinya juga tenang, kemarahan itu, kebencian itu, sakit hati itu hilang semuanya. 他就开始有笑容，全部他的生气、愤怒全部已经消失了。 Lalu ia berkata kepada guru itu, terima kasih jawaban kamu yang luar biasa. 他就跟 Sambil tersenyum dengan tenang. 他就跟他的师傅说：“谢谢你的指示。” Lalu guru itu berkata lagi,
他的老师，这个师傅又说 kamu bertanya apa itu surga? 你问我什么是天堂， Itulah surga, dia tunjuk 他 mukanya. 就指他的脸，这个就是天堂。 Ketika hatimu dipenuhi oleh damai, 当你的心有这个平安的时候， ketika hatimu dipenuhi oleh rasa tenang, 在你的心里镇定的时候，安静的时候， itulah surga. 那就是天堂。 Saudara, sang samurai pulang dari rumah guru itu dengan mendapatkan pembelajaran yang luar 那 biasa. 这个武士回到了他的家，他得到了很好的学习功课。 Saudara, saya mau mengatakan adalah banyak kali ya kita ini seperti si samurai. 很多时候我们好像这个武士一样， Hidup kita dikuasai oleh emosi, oleh perasaan kita. 我们多少时候我们的生活就是充满了这个妒忌、愤怒。 Padahal emosi dan perasaan kita belum tentu benar. 我们的这些愤怒有时是不对的， Tetapi diri kita tidak bisa kuasai dan dikuasainya oleh perasaan dan emosi itu. 那有时我们被这个不好的情绪控制了。 Harusnya diri kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. 应该我们的情绪是被这个真理控制我们， Bukan oleh perasaan dan emosi kita semata-mata. 不是因为我们的情绪控制我们。 Saudara, beberapa hari ini kita mendengar berita Bapak Freddy Sambo dihukum mati. Wah, Bapak Ibu ngikutin beritanya ya. Langsung tahu dihukum mati gitu. 这个爸爸长波他被处死刑， Kira-kira saudara kalau dia tahu dia akan dihukum mati, apakah hari itu dia akan membunuh Brigadir Joshua? 如果他知道他要被处死刑，那一天他要杀死他的部下们， Dia akan bunuh gak Pak Heri? 他会想要杀他。 Saya yakin sekali dia nggak akan bunuh. 我相信他一定不杀他。 Tetapi kenapa dia membunuh? 但是为什么他杀了他的部下呢？ Karena dia dikuasai oleh emosinya, 因为他被这情绪控制了， oleh kemarahannya, 给这个愤怒、生 oleh 气 kebenciannya, 他的这个仇恨控制了， sehingga dia membunuh. 所以他就杀了他的部下。 Saudara, Amsal 25 ayat 28 berkata demikian. 箴言28章第20。 Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. 箴言28章25章28节这样说。 Orang yang tak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. 箴言25章28节这样说。 人不自负自己的心，好像毁坏的城邑，没有强胆。 Saudara lihat, ini gambar kota yang dikelilingi tembok. 你们看这个城市被这个长墙周围围绕着。 Kota ini, rumah-rumah yang ada di dalam tembok ini terlindungi daripada serangan para musuhnya, orang jahat. 我们在看这边的城市的人被包围， Karena ada tembok-tembok yang menjaga ini, gambar tembok ini. 就是因为有城墙维护着。 Maka kitab Amsal katakan orang yang tak dapat mengendalikan diri seperti kota yang tidak ada tembok-tembok yang menjaga melindunginya. 那如果我们不能够控制自己，就好像这个城市没有这个墙包围、保护着它。 Kalau tidak ada tembok-tembok yang melindungi dirinya, maka
mereka yang tinggal di dalam itu akan mudah diserang oleh para musuhnya. 如果没有城墙围着他，这个里面的人一定是很危险。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang pengendalian diri, 当我们说控制自己的时候， maka kita bicara tentang buah roh. 我们就会讲关于 Tadi kita baca bahwa 的灵活。 buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Yang terakhir adalah penguasaan diri. 我们看圣灵的果子有9种，最后的就是控制自己、节制。 Saudara, penguasaan diri diletakkan yang terakhir bukan artinya dia yang paling tidak penting. 不是说控制自己或者节制放在最后，是说它不重要的。 Justru saudara, dia memiliki posisi yang penting ketika berhubungan dengan buah-buah roh yang lain. 它能够说是重要的，因为它跟别的果子在一起。 Saudara, ini gambar apa? 这个是香蕉，对吗？ Kalau pisang itu saudara tidak ada tandanya bagaimana? 如果这个香蕉 Kalau nggak ada tandanya bagaimana? 它的这个柱怎样？ Berantakan, betul nggak? Pada copot, 当盖。 tangkai. Tandanya itu tangkai. Saudara, buah roh penguasaan diri itu seperti tandai pisang atau tangkai pisang. 这个控制自己、节制，就好像这个香蕉的那个中间的那个柱， Dia menyatukan buah-buah pisang lainnya. 它跟别的香蕉是连在一起的。 Saudara bayangkan, 我们想， bila seseorang tidak bisa menguasai dirinya 如果一个人他不能够控制自己， dan kemarahannya meledak-ledak, 他的这个愤怒一直好像沸腾着， maka ada buah kasih yang lain nggak? 所以有别的果子灵果吗？ Nggak ada, saudara. 没有。 Maka saudara tidak akan ada kasih, tidak akan ada sukacita, tidak akan ada damai sejahtera, tidak akan ada kesabaran. 就没有忍爱、喜乐、和平、忍耐了。 Ketika dia tidak bisa menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, dan kemarahannya meledak dengan luar 当 biasa. 他不能够控制自己，他的这个愤怒就好像火烧起来， Maka buah-buah roh yang lain akan hilang, 别的果子也就会遗失了， akan berantakan. 就一塌糊涂了。 Seperti pisang, kalau nggak ada tandanya akan berantakan semuanya. 好像这个香蕉没有它的柱子，它就全部脱落了。 Jadi betapa pentingnya buah roh penguasaan diri. 所以呢，我说呢，这个节制的果子是非常重要的。 Dan itu adalah karya Roh Kudus dalam diri kita. 那个是神给我们属体人的。 Saudara, ini gambar apa nih? 这个是什么？照片。 Hah? Kelihatan enggak? Dia ingin makan atau tidak, saudara? 你看他想吃不想吃，那个人的表情。 Ingin makan, betul enggak? Budicu pilih mana? Pingko atau tangkal ya? 你先吃苹果还是蛋糕？ Pilih yang mana? Dua-dua. Dua-duanya. Ini laku, saudara. 这个叫做贪婪。 Saudara, apa itu penguasaan diri? 什么叫做节制呢？ Yang kita lihat di dalam buah-buah roh yang tadi dibacakan. 刚才我们读的就是圣灵的果子。 Saudara, ketika melihat bahasa aslinya dia mempunyai dua arti. 我们看它原文，它有2个意思。 Pertama adalah sebuah sikap yang tidak berlebihan di dalam memuaskan keinginan dan seleranya. 它的意思，第一就是他的心没有超过他所想要的。 Jadi penguasaan diri itu adalah saudara sebuah sikap yang bisa mengendalikan keinginan seleranya tidak berlebihan. 他想要吃的，他能意思说他能够控制自己，
没有超过他所 Jadi itu kekuatan di dalam batinnya, di dalam dirinya, saudara, untuk apa? Mengendalikan keinginan. 他就能够控制他自己所要的、所要做的。 Untuk supaya keinginan, untuk supaya seleranya dipuaskan dalam batas-batas yang wajar, tidak berlebihan. 就好像他要吃什么意思呀，就不会超过。 Nah, yang kedua adalah kata penguasaan diri itu menunjuk kepada pikiran yang sehat, yang waras, atau pertimbangan yang sehat untuk bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. 那第二呢，他的思想就是有健康的思想，他会知道呀，什么是应该可以吃的，什么是不可以吃的。 Jadi penguasaan diri itu saudara tidak hanya kekuatan di dalam dirinya, tetapi juga pikirannya yang sehat, pikirannya yang benar untuk bisa menilai mana yang baik, mana yang boleh, mana yang tidak. 控制自己，也能够使到他的思想知道什么是应该的，什么是不应该的。 Ya, dicabut juga. Jadi suaranya. Jadi saudara, penguasaan diri itu ada dua unsur. 那我们看控制、节制有两种， Yaitu kekuatan di dalam dirinya untuk mengendalikan keinginannya. 他心里能够控制他所要做的。 Lalu yang kedua adalah pikirannya yang jernih, yang sehat untuk bisa melihat mana yang seharusnya dia pilih, mana yang seharusnya tidak. 他的思想能够显示，应该他是显示什么？ Jadi dua unsur ini saudara. 有两个因素， Saudara ngerti ya? Jadi penguasaan diri ada dua unsur itu. 所以控制、节制自己有两种的因素。 Kemarin ya, atau 2 hari yang lalu Ibu Lucy beri saya apa tuh kue bolu Medan potong. 前两天一心姐妹给我一块的蛋糕。 Jadi waktu di kantor kita membuat Tuhan dikasih 1 potong kue bolu. 在我们的工作场所，他给我们一块的这个蛋糕， Wah itu enak Bu Lucy. 那个很好吃的。 Saya suka kue bolu Medan rasa coklat. Waduh. 它是从梅兰来的蛋糕，里面是有巧克力的。 Tapi kemarin saya baru check up ke dokter saudara. 但是我才检查，再去医生才检查我的身体， Diabetes masih normal. 我的甜血还是可以的， Tapi mendekati batas lewat. 已经，但是有一点一点的超标了。 Pradiabetesnya lewat 1 poin. 他的这个甜血已经超标一点点。 Wah, ketika habis berita saya tahu ini gara-gara kue Imlek ini. 我知道，检查我知道，就是因为春节一直吃那个春节的糕， Banyak makan kue nastar. 呀，很多吃 Manis-manis 春节的糕，春节的糕， Jadi gulanya naik. 所以他的甜血就上升。 Sekarang ada kue bolu Medan di depan muka saya. 现在又有这个鸡蛋糕在我的面前。 Wah, Bu Lucy membawa saya ke dalam pencobaan. 露西姐妹带我这个在这个四面节制当中， Saudara 考验我。 ingin makan, 我很想吃， tapi pikiran sehat saya berkata, 但是我的思想，健康的思想跟我说， gula darahmu batasnya udah mulai di atas. 你的甜血已经超标了咯。 Soalnya yang saya katakan pikiran sehat yang menjelaskan mana yang boleh, mana yang tidak. 如果健康的思想就能够告诉我们，什么是应该可以的，什么是不应该做的，不应该吃的。 Tetapi keinginan di dalam hati saya berkata, nggak apa-apa, cuma sedikit doang kok, semakan doang. 但我的心里说，没有关系啦，只有一点。 Tuh lihat kue bolunya enak sekali. 看啊，这个蛋糕很好吃，很好吃的。 Bu Lucy benar-benar membawa saya ke dalam pencobaan. 真的，一心姐妹，你试探我。 Tetapi saudara, dalam diri saya ada bagian yang kedua, kekuatan diri, kekuatan batin. 但是我里面有这个能力，
Yang saya berkata, nggak boleh. 不可以， Saya nggak boleh makan. 我不可以吃， Karena ada batas, udah mulai tinggi. 因为你的我的甜药已经开始超标了。 Maka saudara, saya bawalah kue bolu itu keluar dan saya berikan ke Pak Yusak. Maka saya terhindar dari pencobaan. 我就把这个蛋糕带给纽萨吃，我就不必得到这样的试探了。 Dulu sih nanti kalau gula darah saya udah turun lagi boleh ya diberikan air kue bolunya. 弟兄姐妹，如果我的甜血已经降下了，你可以给我。 Saudara, saya mau mengatakan ketika kita bicara tentang penguasaan diri maka ada dua hal. 所以我说，控制自己的时候有两种， Pikiran sehat kita 我们的健康的思想， untuk bisa melihat mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak. 能够看到什么是我们应该做的，什么是 Lalu 我们不应该做的。 kekuatan diri kita, batin kita untuk menuruti pikiran yang sehat itu. 我们的新的能力，我们就要看，能够跟着我们的思想。 Dan itu adalah kekuatan daripada Allah Roh Kudus kepada kita buah-buah roh. 那就是神的灵能够帮助我们。 Saudara, ketika bicara tentang penguasaan diri ini, 再次说关于节制， ada 3 area yang saya mau bicara di mana firman Tuhan katakan kita harus menjaga diri kita. 有3件事我们要照顾自己。 Yang pertama adalah penguasaan diri atas tubuh kita. 第一就是我们要照顾我们的身体。 Dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-9, Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. 耶和华神使各样的树从地里长出来，可以耀人的眼目。 Jadi Tuhan menciptakan kita dengan tubuh jasmani. 神造我们的身体， Dan Tuhan menciptakan kita, tubuh jasmani kita ini boleh untuk menikmati akan tubuh jasmani kita. 神造我们的身体，我们可以享受一切。 Maka Tuhan ciptakan pohon dengan buahnya yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, di mana manusia yang diciptakan dengan tubuh jasmani bisa menikmatinya dengan melihatnya. 神造这个树，而且它的果子很好看，而且很甜，我们可以享受的。 Dan Tuhan juga ciptakan buah di pohon-pohon itu untuk enak dimakan. 而且它造这个果子， Tubuh 很 jasmani 好吃的。 tubuh jasmani kita bisa menikmati buah-buah yang sedap itu. 我们的身体可以接受这些好吃的果子， Jadi saudara tidak salah menikmati kenikmatan tubuh jasmani kita. 所以我们可以享受一切吃的。 Tetapi yang masalah adalah ketika itu menjadi berlebihan, 但是呢，如果我们吃的过分的话， melampaui batas kita menikmati kenikmatan tubuh kita. 我们吃了过度的话， Maka Paulus berkata dalam 1 Korintus 6 ayat ke-12, 所以保罗 segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 哥林多前书6章12节这里说，全部好的对我的，但是不一定全部是有用的。一切对我赐给我的，不让我被奴役，不被奴役。 Saudara, kita harus menguasai diri atas tubuh kita. 我们要控制我们的身体。 Paulus katakan boleh menikmati kenikmatan tubuh kita, 我们可以享受我们身体所需的一切， tetapi jangan kita diperhambanya. 但是我们不要变成这个变成奴役， Jangan kita kecanduan. 我们不要因为吃太多， Jangan kita terikat oleh kenikmatan tubuh kita. 被这一切东西绑住了。 Dia harus dalam batas-batas yang wajar. 我们要不要吃到超标了？ Maka saudara bicara tentang penguasaan diri atas tubuh. Yang pertama saudara, kita harus jaga kerakusan kita. 第一，我们就是不要太贪吃了。
makan makanan enak gak saudara? Wah, jelas. Apalagi babi hong, wah, cukyok lagi ya. Lalu apalagi tuh? Oh, yang enak-enak. Itu khao Itu dia saudara. Enak gitu ya. Wah, saudara, terkadang kita lupa menguasai diri kita dalam soal makan minum. 那多少时候我们不能够控制我们管理我们吃跟我们喝， Makan boleh ya? 吃可以吗？ Boleh, 可以， tapi tidak boleh berlebihan. 但是不要过分。 Makan boleh gak? 吃可以吗？ Boleh, 可以。 kalau lebih sehat. 当我们健康的时 Kalau 候， dokter bilang Pak Heri harus diet, nggak boleh makan ini itu, nurut Pak. 如果医生跟巴海利说不可以吃这个，不要吃，不可以吃那个，你就要听话了。 Saudara, ini yang Tuhan inginkan kita, penguasaan diri atas tubuh kita. 就是神要我们控制我们身体， Makan enak sekali. 吃什么都很好吃的。 Tetapi ketika makan enak itu akan membawa kita ke dalam kesusahan, ke dalam kesakitan kita, maka kita harus mengendalikan diri kita. 但是如果吃了能够害到我们，意思说能够生病啦、不健康，我们就要控制自己， Penguasaan diri atas tubuh kemalasan. 控制我们的懒惰。 Istirahat baik gak? 休息好吗？ Baik. 好。 Tetapi kalau kebanyakan baik gak saudara? 我过分的 Gak baik, jadi malas itu 变成 saudara. 很懒惰。 Iya. Jemur di bawah sinar matahari baik gak? 在阳光 Baik. 下晒身体好吗？好。 Tapi dilakukan gak? 但是我们有行吗？有去做吗？ Jalan pagi baik gak? 晨早，我们早上走路好吗？ Olahraga baik. 运动好吗？好。 Tadi waktu antar AI ya ke atas naik lift ya, Mama dari Cisese, AI bilang gini, pokoknya saya mau semakin dekat sama Tuhan. 刚才我带这个姐姐的时候，她说，她跟我谈话的时候，我要越来越跟神亲近。 AI kemarin baru buang-buang air. 她说她昨天才大姐， Harus ke rumah sakit, harus diinfus. 她要这个进医院。 Cisese tanya, apakah mau ke gereja kuat? 现在你要去教会，你能够吗？ Mau 她说要， kuat. 我能够， Saya mau semakin dekat sama Tuhan. 我要越来越亲近与神。 Saudara, salah satu tantangan kita untuk dekat sama Tuhan adalah kemalasan. 一个很大的挑战就是我们懒惰， Kita mau mungkin lebih nyaman diam di rumah. 我们好像在家里静静的坐更舒适。 Kita mungkin lebih enak, ya udah di rumah aja, nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa, nggak mau baca Alkitab. 我们更好在家里不必到教会来听到呀、祷告、唱诗等等。 Tapi saya mau mengatakan saudara, 但是我要说， kita harus menguasai diri kita, tubuh kita, melawan kemalasan kita. 我们要控制我们的身体，我们要使到我们的懒惰，我们要控制它。 Saya setuju dengan AI bahwa kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kemalasan menghalangi kita, kita harus lawan. Kita harus berdoa, kita harus baca Alkitab, kita harus datang ke gereja. 我们赞成这个姐姐的想法，她要更亲近神，来教会听到唱诗祷告。 Itu harus dilawan. 我们要跟她反 Kita harus kuasai diri kita melawan kemalasan. 我们要控制我们的身体。 Saudara, penguasaan diri atas tubuh yang ketiga adalah masalah percabulan, masalah seksual yang kita juga harus jaga kekudusannya. 第三就是犯奸淫，我们要圣洁。
Saudara, yang berikutnya, penguasaan diri atas pikiran saudara. 第三就是我们要控制我们的思想。 Saudara, apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi emosi kita, perbuatan kita, dan tindakan kita. 那如果我们所想的能够使到我们的这个心思意念不能够控制， Saudara harus mengendalikan diri saudara. Saudara harus menguasai diri saudara dalam hal apa? Pikiran. 我们要控制我们的思想。 Apa yang sedang saudara pikirkan? 我们想什么？ Maka pikiran sehat kita harus bisa menilai apakah yang kita pikirkan ini sesuatu yang baik atau tidak. 我们要有健康的思想，我们要知道这个是好的思想还是不好的。 Maka kalau itu bukan sesuatu yang baik, maka kekuatan diri kita harus membuang pikiran itu. 那如果那些是不好的，我们的心的力量就是要 Maka 逃避。 Paulus katakan dalam Filipi pasal 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 那腓立比书4章8节，最后呢，弟兄姐妹们，弟兄们，全部好的，全部是荣耀的，全部是公义的，全部是圣洁的，全部是甜美的，全部是好听的，全部是对的，我们要赞美，我们 Saudara, 要思想他。 apa yang kita pikirkan? 我们想什么呢？ Saudara, banyak kali kita memikirkan adalah hal-hal yang buruk dalam diri kita. 我们有时会想不好的在我们的身上。 Saya banyak sakitnya tubuh kita. Iya betul kita sakit. 我们身体会有病，对，我们会有病。 Saya banyak nggak bisa lakukan ini itunya. 我不能够做这，我不能够做那， Betul. 对。 Kita banyak nggak bisa melakukan ini itunya seperti dulu waktu kita muda. 我们现在不能像以前能够做这些，能够做那些，像以前年轻的 Saudara, 时候 kita berpikirnya yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang susah-susah dalam diri kita. 我们想那些很不好的、难过的、痛苦的事。 Tetapi bukankah masih banyak dalam diri kita yang kita bisa lihat? Ada juga hal-hal yang baik yang masih ada dalam diri kita. 当我们要注意我们的我们的行为也是有好的嘛。 Saya masih bisa ke gereja. 我还能够来教会， Puji Tuhan. 感谢主。 Bapak Ibu masih ada di gereja hari ini, betul tidak? 弟兄姐妹现在还在教会，对吗？ Lihat yang bisanya, jangan lihat yang nggak bisanya, 我们要 saudara. 看我们能够做的，不要看那些我们做不到的。 Lause bilang saya, Ibu Limiko, saya mau melayani Tuhan terus. Amin ya Lause ya. 我们的琴师也说，他要不住的、不停的侍奉主。 Saudara, itu yang dia masih bisa lakukan dan dia pikirnya itu. 他就是能够做到的，他是他想的。 Saudara nggak boleh pikirnya melulu yang saudara nggak bisa, yang saudara nggak punya, yang saudara sakit, yang jelek-jelek, yang negatif. 那我们不要一直想负面的，我们不能够啦，不能够做啦，呀，我们不会啦，等等。 Saudara harus hitung yang saudara masih punya, yang saudara masih bisa, yang saudara masih bisa lakukan. 我们要算我们能够，我们做得到的。 Maka pikiran ini sangat menentukan kebahagiaan kita. 所以这些思想能够使到我们更喜乐。 Jangan pikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. 不要想那些挂虑的啦、害怕的啦。 Karena pikiran ini akan membuat emosi kita, perasaan kita juga jadi takut, khawatir, dan sedih. 那如果这样思想，就使到我们的心的情绪变成我们挂虑，我们怕， Saudara tidak akan bahagia. 你不能够喜乐。 Dan lagi, apakah yang saudara pikirkan itu benar seperti itu? 如果你想这样，怕是会
真的就这样了？ Belum tentu. 不一定嘛。 Dan kalaupun memang seperti itu, 如果真的是这样， apakah Tuhan akan membiarkan saudara? 神难道要放弃？ Tidak. 不可能的嘛。 Firman Tuhan katakan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat 圣 kita. 经说，神带给我们，把最好的给我们， Jadi saudara 在 harus 各种事上， kuasai pikiran. 所以我们要控制我们的思想。 Saudara yang ketiga, 第三， penguasaan diri atas emosi. 就是我们的情绪， Emosi saudara harus dijaga, 我们的情绪要照顾， terutama kalau kita gampang marah dan mudah marah. 尤其我们很容易的生气或者 Karena itu akan merusak semuanya. 所以我们能够毁掉全部。 Saudara, hari ini kita belajar 今天我们来学 penguasaan diri, 控制自己， pikiran yang sehat, 有好的思想， kekuatan batin kita 我们的心中有力量， untuk mengikuti pikiran yang sehat itu. 我们要跟做好的思想， Penguasai 健康 diri. 的思想，控制自己。 Yang pertama, 第一， kuasai diri, kuasai tubuh kita, 控制我们的身体， kuasai pikiran kita, 控制我们的思想， kuasai emosi kita. 控制我们的情绪。 Saudara, kita baca Amsal 16 ayat 32. 我们读箴言11章32节。 Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. 箴言11章第32节这么说：不轻易发怒的胜过勇士，自负己心的强如启程。 Saudara perhatikan, orang yang sabar, orang yang bisa mengendalikan dirinya, orang yang bisa menguasai dirinya, dia melebihi seorang pahlawan loh. 不轻易发怒的人，他比这个武士更厉害， Dia melebihi daripada orang yang merebut kota. 比那些能够起到城市的。 Moga saudara menguasai diri saudara. 弟兄姐妹要控制自己吗？ Moga saudara mengendalikan diri saudara. 要不要控制自己？ Kita mohon Allah Roh Kudus menolong kita. 我们希望圣灵帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan, kami sudah membaca firman Tuhan. 我们已经读了你的圣经，你的真理。 Firman Tuhan mengajar kami untuk menguasai diri. 你的真理让我们能够控制自己。 Biarlah Allah Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. 圣灵来指示我们，带领我们。 Dan buah Roh Kudus penguasaan diri ada dalam diri kami. 圣灵的果子在我们的身上， Berkati kami semua. 祝福我们大家。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主名求的我们祷告。 Amin. 牧师的真道给我学习了很多功课，谢谢黄牧师真道，上帝祝福，谢谢传道管理，上帝祝福。接下来呢，我们要唱一首歌《受奉献》，第23首，我已经决定要跟随耶稣。我已经决定
天父上帝，我们满心感谢赞美你。清晨，你再次给我们有机会来到你的圣宝座前，一起来敬拜赞美，并聆听你美好的信息。感谢你，主耶稣，我们不单单听，我们要行出你的道理，我们要能够控制我们的身体，我们的健康，我们的这个一切。谢谢你，主耶稣。我们更感谢你今天早上给我们有奉献的机会。主啊，我们将我们从你而来的这个金钱一小部分的献在主你的脚前，求主你欢喜接纳，用在圣工上来扩展你的国度。感谢你，主耶稣。我们不但在用金钱来奉献给你，我们也要以我们的一生来侍奉你，来献给你。谢谢你，主耶稣，垂听我们的祷告，奉主名求的，阿门。接下来呢，我们要带祷。请牧师带祷。Mari kita berdoa. 我们同心祷告。天父上帝，我们满心感谢你，为着今天我们能够来到教会赞美敬拜你，我们向你感恩。主耶稣，我们这时候也纪念到我们的一位姐妹，忠心侍奉你的姐妹美凤姐，已经安息主怀，回到天家，脱去一切世界生命苦难、生命所带来的苦难。她已经得着自由，与主同在，在天堂。我们向你求主你安慰她的家属。我们也将这几天的安慰礼拜、助念礼拜、出殡礼都完全向你交托，求你施恩带领。我们这时候也为着嘉陵诗班在2月26号要献诗，将每一位诗班的弟兄姐妹向你交托仰望，求你帮助他们在食物上有节制，好让他们能够有健康的身体，到时候能够到教会来参加崇拜，并且献诗赞美敬拜主。我们这时候要为着2月份生日的弟兄姐妹来祷告，求神你也祝福他们加了1岁，他们更有智慧、更健康、忠心跟随主。我们将教会的前途已向你交托，你继续施恩祝福黄牧师来牧养这个教会，也祝福每一位的传道牧师，祝福每一位的执事们，祝福每个团契的志伟。感谢主，我们都是靠主的恩典，靠主的能力，才能够有机会来侍奉你，帮助我们忠心侍奉主。感谢主，将我们嘉陵团契的前途向你交托，求你施恩带领。祷告奉耶稣的名求，阿们。接下来呢，我们要再唱一首歌，《主恩典够我用》第40首。耶稣就靠主我恩
要念主祷了。我们在天上的父，愿主尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是主的，直到永远。阿门。敬走。Bapak Ibu, sekarang bulan Februari ya, kita mau merayakan teman-teman yang merayakan ulang tahun ya. Tanggal 2 Februari Ibu Meye, lalu 14 Februari di Ahong ya, sudah pulang ke Bapak di surga, namun karunnya dia udah terima ya, karena tanggal 3 sudah kita bagi. Lalu ada Ibu Sifra tanggal 28, ada Swata Ivan tanggal 4 ya. Hari ini yang hadir ada Ibu Meye sama Ibu Sifra. Silakan kita menambahkan ke depan, kita nyanyi lagu Surrender. Meye sama Ibu Sifra ke depan.